Assalamualaikum. Hmm. Kita tengok yang tunggu-tunggulah yang lain-lain masuk sekejap. Jom kita borak-borak jom petang-petang ni. Korang buat apa tu? Kat sini hujan tau, lebat. So harap-harap kita punya line memberi kerjasama lah. Kita tengok yang okay. Sekejap kita kejap-kejap lagi kita start dulu. Kita tunggu kawan-kawan sekejap. Okay, hai. Hai Mim. Yang baru masuk, jom lah kita ajak kawan-kawan. Kita borak-borak petang-petang ni. Korang tak buat apa-apa kan petang-petang Sabtu ni kan? So jom kita sembang-sembang. Apa-apa yang kita boleh sembangkan. Sementara kita tunggu tu, okay, right. Korang boleh dengar tak? Tak nampak chatting you all lah. Kat mana lah chatting korang? Okay. Right. Cuba komen sikit tengok. Boleh nampak tak? Malu dah nama dia bersembang kan. Kalau tak dia namanya sembang sorang-sorang. Okay, so hari ni actually kita ada topik best tau. Topik yang berkaitan lah dengan kebanyakan ramai orang. So kita ada invite juga orang yang berpadanan sangat dengan topik kita hari ni. Waalaikumsalam, Syamim. Dah minum petang dah? Apa menu petang korang?
Okay. Okay, alright lah. Okay, jom kita start lah Korang boleh dengar kan? Kalau tak dengar bagi tahu So untuk yang belum kenal lagi, yang tak kenal lagi baru tahu, sebab Win pun tak rajin buat live. Boleh dikatakan yang ni julung-julung kalinya lah. Macam tu. So kita perkenalan dulu. Ni Win Rizwin, okay, daripada Bandar Sri Putra, Bangi, Selangor. Kawasan PKPD tu. So you all okay petang-petang ni? Memang actually sebenarnya Win ni jarang-jarang sangat lah buat live. Kan, tapi hari ni di saat ini kita semua kan terkurung, tak boleh buat apa-apa kan, lebih-lebih lagi pun hujan, nak keluar pun tak boleh, nak keluar pun tak digalakkan kan, sebab sekarang ni bahayalah bila dah ada varian-varian baru tu. So you all jaga diri tau, hati-hati. Kita banyak dapat info yang kata macam tak ada tanda kan, kadang-kadang kita just duduk kat rumah tapi keluar beli barang sahaja pun balik boleh demam dan dapat macam-macam simptom. So the best is duduklah rumah dan buatlah banyak-banyak komunikasi melalui media sosial macam ni. Kan senang, kita tak bersentuh, SOP pun terjaga kan, tak payah nak pakai mask. Okay, alright. So you all boleh nampak kan hari ni topik kita apa, kenapa tercetusnya nak buat Hai Amy, Hamidah, macam mana tercetusnya kita nak buat topik hari ni. You all boleh nampak kan kita punya topik hari ni kan, anak ramai sibuk sangat bekerja, family tak sokong, boleh ke nak buat bisnes lagi ni kan? Dah cukup bermasalah dah tu, boleh ke lagi kita nak buat bisnes ni kan? Sebab apa terfikir nak buat soalan ni? Sebab banyak sangat, ramai sangat yang Win terima feedback dari kawan-kawan, okay, yang mana sekarang ni nak kerja tak boleh kan? Ramai yang dah kena, yang kesian kan, yang dah kena diberhentikan kerja, yang mana kena potong separuh gaji, kena potong separuh gaji kan? So tak tahu nak buat apa. Jadi perbelanjaan meningkat, tak cukup kan, lebih-lebih lagi yang anak ramai dan macam-macam lagi lah kan. Tapi bila kita terfikir balik apa kita nak buat musim-musim PKP yang terkurung ni kan, nak buat apa-apa pun tak boleh. Jadi apa yang paling selamat adalah duduk kat rumah. Dan macam mana kita nak duduk kat rumah dengan keadaan selamat sambil-sambil duit masuk. Kan. So Win faham ramai sangat antara kita ni. Hai Anissa, Aziani. Okay, kan betul lah Anissa, first time ni, julung-julung kalinya Anissa live. Sebab apa? Sebab tadi kita kata ada ramai sangat orang yang mengutarakan, dia kata nak buat bisnes sebenarnya kan, ramai orang yang minat nak buat bisnes sebenarnya. Siapa yang tak suka buat bisnes, betul tak kan? Sebab bisnes tu 9/10 Nabi dah cakap dah punca rezeki dia, betul tak kan? Tapi kebanyakan kita ni ada banyak sangat kekangan, tak mampu nak buat bisnes, satulah kan, sebab modal yang besar, betul tak kan? Siapa yang mampu nak keluarkan berpuluh-puluh ribu, lebih-lebih lagi pula dalam keadaan ekonomi sekarang ni kan. Kalau boleh kita nak serap duit je, kita nak keluarkan duit, betul tak kan? So bila kata dengar bisnes kita dah takut dah, alamak berapalah pula yang kita nak kena keluarkan ni, betul tak kan? Jadi kalau misal katakan okey lah, dah nampak rasa macam nak cuba buat bisnes, tapi macam-macam sangat kekangan. Ada yang anak ramai, biasa tak you all dengar? Kan, anak ramai, lebih-lebih lagi dalam waktu sekarang ni berkebut pula telefon dengan anak-anak kan, anak-anak nak guna untuk kelas online pula, kita pula nak buat bisnes online kan, macam mana caranya tu, betul tak kan? And then ada pula yang tengah sibuk sangat bekerja, langsung tak boleh tinggal. Pekerjaan hakiki tu macam terlalu membebankan lah, memang tak ada masa langsung, keluar rumah sebelum matahari terbit, balik rumah matahari dah masuk, kan, jadi tak ada masa. Lepas tu ada pula yang sebahagiannya family tak sokong, kan, mak bapak tak bagi, pasangan kata apalah bisnes ni tak boleh pergilah kan, jangan buang-buang masa lah. Ada tak? You all biasa tak dengar macam tu? So hari ni kan, kira hari bertuah you all, kita ada bawakan seorang superwoman yang komplit, ada ciri-ciri yang Win cakap tadi, anak ramai, sibuk tahap gaban dia punya kerja, dan family pun tak berapa mengapa kata orang tu, menyokong lah perjuangan yang dia buat sekarang ni kan. Biasalah family kita ni bila baru-baru kan, dia kadang-kadang bukan apa, tak nampak result ataupun dia risau kan, takut apa-apa jadi, takut kita ni tak boleh bagi tumpuan dekat dia dan keluarga kan. So sebab tu dia orang tak sokong. Tapi hari ni kan, kita korek cari kan, kita jumpa satu tokoh kan yang Win rasa superwoman lah, sebab semua ciri-ciri yang kita sebut ni semua ada pada dia.
tapi dia masih boleh buat bisnes. So untuk ibu-ibu yang masih bekerja kat luar sana kan, yang super busy, hari ni khas untuk korang punya sesi, kita boleh korek kan apa rahsia tokoh ni. Okay, so you all dah ready tak? Tak kenal matahari Mim, Allahuakbar, sianya. Boleh google lah Mim, tengok matahari macam mana rupa dia. Okay, so you all dah ready So kita sebelum Win jemput, kita nak bagi satu teaser sikit tentang, rasa korang boleh agak tak siapa? Agak-agak boleh agak tak? Boleh teka lah kalau rasa tahu siapa kan. Okay, so Win nak share satu teaser latar belakang sikit, serba sedikit lah, sikit je, yang panjang-panjang kita minta dia yang ceritakan nanti. Okay, right. Okay, dah tengok dah teaser kita tadi kan? Korang kenal tak? Nampak familiar tak? So okay, sekarang kita jemput Amy Hamidah ataupun dengan nama manjanya Kek Mi. Okay, so pause sikit. Terima kasih. Sihat ni? Sihat, Alhamdulillah. Boleh dengar tak? Dengar, Alhamdulillah. Jelas. Kalau yang tak jelas, boleh komen tu. Dengar kan? Okay, so inilah kita punya guest hari ni. Kan? Korang mungkin kenal dekat media sosial sebagai Amy Hamidah ataupun nama manjanya Kek Mi. Tapi Win biasa panggil Kek Mi ni Amy lah kan, daripada kecil-kecil lagi dah panggil macam gitu. Okay, right, so hari ni kita bertuah kerana Kek Mi ni super busy tau. Nak tangkap masa dia, Masya Allah kan. Kadang-kadang aja dia ada available, tapi hari ni Alhamdulillah masih bercuti kan. Johor pun cuti lagi hari Sabtu, jadi kita cepat-cepat book dia punya masa untuk kita ambil sesi sekejap lah, mungkin untuk bagi inspirasi lah kan pada orang lain di luar sana. Sebab Kek Mi ni dia ada ciri-ciri yang kita sebutkan tadi tau. Okay, dia anak ramai. Berapa ramai, kejap lagi kita minta dia ceritakan lah kan. And then terlalu sibuk dengan kerja. Kenapa terlalu sibuk dengan kerja? Orang lain kerja juga, tapi kerja dia tak boleh pegang telefon. Kerja apa tu? Kejap lagi kita mintakan Kek Mi cerita. Dan family pun macam tak berapa menyokong lagi lah, macam tu kan. InsyaAllah mungkin satu hari nanti akan terbuka hati untuk menyokong perjuangan Kek Mi ni. Tapi kita minta Kek Mi cerita lebih-lebih lah. Boleh Okay Kak Mi? InsyaAllah, boleh. Right. So hari ni ramai orang kan yang ada ciri-ciri macam yang Win sebutkan tadi, tapi masih ada niat dalam hati nak buat part time business. Sebab biasalah kan, kita bekerja makan gaji ni sebenarnya tak cukup pun gaji, betul tak Kak Mi? Betul. Kan? Jadi duit memang banyak mana pun tak cukup.
Kita bersyukur tapi tak cukup. Macam gitu kan. Kalau boleh kita nak lagi. Sebab apa? Sebenarnya kalau kita rasa cukup tu, kita akan jatuh pada tahap selesa. Yang tu tak baik. Kan? Kita tak nak lagi berasa selesa. Kita bersyukur tapi kita masih lagi kena majukan diri lagi. Kan? Sebab apa? Kita berusaha ni seumpama macam kita hidup 1000 tahun selama-lamanya, kan? Tapi jangan kita lupakan amal ibadah kita macam kita nak mati esok lah. Betul tak kan? Kita biasa dengar tu. Okay, so tak payahlah Win bebel panjang-panjang lagi. Okay, so hari ni kita nak minta Win punya guest untuk perkenalkan diri dulu. Mungkin ada juga lagi yang belum kenal, kan? So jadi Kak Mi boleh tolong kenalkan diri sikit dan bagilah sikit brief background pada kita punya audience hari ni. Okay, terima kasih Min. Okay. First kali Imi nak ucapkan terima kasih lah. Tiba-tiba kan jadi guest pula. Okay, honored sangat-sangat. Okay, yang belum kenal Kak Imi, nama Kak Imi Hamidah Nurhazizah bin Razak. Okay, Imi berasal daripada Batu Pahat, Johor, tapi sekarang menetap ke Aitam, bekerja di Aitam, Johor. Okay, so Kak Imi ada 5 orang anak. Okay, Kak Imi masih lagi bekerja full time di kerajaan. So, klinik kesihatan ni sekarang ni biasanya rutin Kak Imi ni memang di kaunter. Jadi kat kaunter tu memang kita tak boleh pegang phone. Itulah kita punya etika lah. Jadinya jadi 8 to 5 tu ni jarang-jarang dapat on screen lah. Macam tu ada masa-masa kita tengok kan. So lepas bila selepas 45 biasalah mula pula tugas sebagai seorang ibu dan seorang isteri kat rumah, kembali masak, kemas, layan anak, semua-semua tu lah. Kan sampailah ke malam. Still Kami rasa memang kami minat bisnes kan. Jadi bila kita minat sesuatu tu kita try buat lah. Jadi kami dah buat banyak sangat bisnes dan belum ni macam tempat tau. Kita dah sibuk. Lepas tu kita kena buat bisnes yang kita tak sesuai dengan kita lah. Jadi lama-lama kita jadi tak happy. Tapi bila kami jumpa platform Forever ni, Allah lega sangat-sangat. Sebab sibuk macam mana pun kita ada masa untuk buat bisnes. Itu yang best di Forever ni. Itulah. Okay, Kak Mi. Kak Mi, jangan cerita panjang lagi Kak Mi. Kita belum bagi masuk tu. Jangan pecah rahsia lagi. Okay. Soalan. So nampak tak? Kerja Kak Mi kata dia ada 5 orang anak. Kan? Kecil-kecil lagi Kak Mi? Dan lingkungan umur pada berapa tu? Dari 5 tahun sampai 11 tahun. 5 tahun ke 11 tahun. Memang kalau nak kira 11 tahun maksudnya masih sekolah rendah kan? Jadi kalau sekolah rendah ni jadi maknanya apa? Kalau anak-anak kita yang masih sekolah rendah ni maksudnya memang masih jenis yang kita nak kena beri tumpuan lebih lagi. Kan? Semua yang kita kena apa kata orang tu kena guide lah. Betul kan? Kak Mi kan? Ya, betul. Jadinya lagi satu itu di rumah lah. Di pejabat Kak Mi kata dia tak boleh pegang telefon. Korang ada tak sebusy tu? Pernah tak ada tak sekarang ni buat kerja yang tak boleh pegang telefon? Kalau tak ada maknanya korang belum boleh beat lagi Kak Mi punya busy. Okay, so sekarang Kak Mi kita nak masuk pada soalan kedua. Okay, Kak Mi cakap ada 5 orang anak. Kan tadi korang tengok tadi VT tadi pun kan ada 6 lah kira tanggungan Kak Mi kan, masuk yang bapak budak. Kan? Itu pun tak boleh dibiarkan, betul tak Kak Mi Nanti kita tak jaga yang itu susah lah kita nak bergerak kan. Itu sebenarnya nombor 1. So apa rutin Kak Mi di rumah? Kita cerita rutin di rumah dulu sebelum kita masuk kesibukan di pejabat di tempat kerja. Kita nak tahu dulu macam mana busynya Kak Mi ni di rumah. Alright, okay, kat rumah. Okay, lepas pukul 5 dah ambil anak kat rumah, first kali kena buat is kemas rumah. Sebab husband Kak Amy ni jenis tak boleh tengok rumah bersepah. Nanti kalau bila dia yang angkat vacuum memang masam lah. Baik kita buat dululah kan. Kita buat dulu, kita kemas rumah. Lepas kemas rumah Kak Amy kena masak. Lepas masak, nanti petang-petang, itu petang tau. Kalau Kak Amy tak masak petang, Kak Amy kena masak malam. Itu rutin setiap hari lah.
Okay, kadang-kadang kan kita ada masa kita macam penat. So petang tu kita just buat minum petang. Nanti malam kena buat kena sediakan dinner pula. Macam tu. So malam juga kita akan tengok homework anak kan. Kita kan PDPR. So memang struggling sangat, tapi because kita pandai manage masa lah. Alright. And then kita dah basuh baju, jemur baju, jemur baju petang. Macam tu lah, kalau tak buat esok pagi macam tu lah, kita hanger dulu, esok pagi baru kita jemur kat luar. Macam tu, doakan Kak Mi dapat apa ni, masuk ada dryer lah. Sedang sikit kerja Kak Mi. InsyaAllah. Tak lama lagi dryer on the way dah tu. Alright, lepas tu dah macam tu lah. Nanti dah malam kita kena nak tidurkan anak semua tu kan. Sebab anak kecil lagi, so kita memang kena banyak bagi perhatian kat diorang lah kan. Jadi yang besar-besar tu mungkin lah, tapi yang besar-besar pun manja juga kena tidur kan. Ada bedtime story lah gitu kan. Jadinya itulah rutin Kak Mi kalau hari bekerja. Lepas tu kalau hari minggu pula, ini tu mulalah kita buat yang weekly punya spring cleaning kan. Nak basuh air lah, apa lah yang buat kali tu. Jadinya masa pun kita nak spend masa dengan family kan. Nanti itulah 2 hari tu kan. Macam itulah lebih kurangnya macam tu. Okay. So maknanya tak ada hari cuti lah kan? Hari bekerja pun kena bekerja, hari public holiday pun kita start kena bekerja juga ya. Biasalah kan, ibu-ibu, mak-mak ni banyak topi dia pakai, topi ibu lah, topi isteri lah kan. Topi apa lagi? Topi cikgu sekarang ni kan. Pakai topi cikgu, topi cleaner pun kita juga. Kan, semuanya kita lah, tukang masak, semua bibik pukul rata habis kan. Macam tu Kak Mi Okay, itu dia Kak Mi dah ceritakan kesibukan dia di rumah. Katanya suami ni agak macam memerhati lah, cerewet juga, rumah kena kemas macam tu kan. Kalau tak payahlah kan. Jadi kita dah tengok, kita dah tahu sedikit macam mana kelang kabutnya Kak Mi kat rumah. Okay, hektiknya dia dengan anak-anak dan juga menguruskan urusan di rumah. Okay, selepas waktu bekerja dan juga public holiday hari Minggu. Now kita nak tanya Kak Mi pula, apa tanggungjawab Kak Mi dekat tempat kerja? Boleh cerita sikit, detail sikit tentang kerja yang tak boleh pegang telefon tadi tu? Okay lah, sebab Kak Mi kerja kat kaunter klinik kesihatan. Okay, kaunter klinik ni kita nak jaga etika sebagai staff yang jaga kaunter. Kita tak boleh ada phone lah sepatutnya. So kalau kita pergi mana-mana klinik kesihatan pun you tak akan nampak orang pegang phone, staff pegang phone kat atas. Dia orang mungkin letak kat bawah ke macam tu. Tapi as long as kita nampak tak pegang phone lah macam tu. Jadinya bila kat situ walaupun ada patient ke tak ada patient pun kita just sedia dekat kaunter tu kan. So phone Kak Mi memang letak kat belakang lah. Nanti bila macam waktu rehat ataupun kita ada break sekejap dan kita baru tengok WhatsApp ke apa-apa kan, macam tu. So overall memang kita tak boleh pegang phone lah macam tu sepatutnya lah kan. Jadi kita orang ikut lah kalau kat klinik tu. Jadinya bila ada masa sikit baru kita check phone semua kan. Macam tu lah. Jadinya taklah macam kalau kita kat office kan kita boleh tengok biasa kan. Macam kita kat counter tak sesuai lah. Itulah. Dan walau sekarang ni tak sibuk tapi dekat kaunter kan saya tunggulah macam tu macam tu. Itulah lebih kurang ceritanya. So nampak dekat belakang tadi tu Kak Mi, yang bertambun-tambun semua tu tadi kan, banyak-banyak sangat tu kan, tengok pun takut. Tu apa benda tu? Apa sebenarnya tugas yang sangat kalau nak tengok kan beribu-ribu rekod pesakit semua kita nak kena up to date, nak kena update dan sebagainya kan. Tu macam mana tu? Okay, untuk kad-kad dekat belakang tu actually itu ialah bilik kad. Kak Mi punya macam meja pembaca takbir tu kita letak kat situ dekat bilik kad tu. Jadi bila ada patient datang, kita ada patient NDR katanya sepsis, hypertension, 800 orang. Dia akan datang secara berkala dekat klinik lah. Dia ada 2 bulan, 3 bulan, kita tak mati kan. So dia orang akan ada check up berkala tu. Kad tu akan diselenggara, okay, dia punya info semua dekat dalam dan bila dia datang, Kak Mi cari. Okay, cari kad kat situ. So dia ada teknik lah nak cari kad kan, macam tu kan.
Itulah lepas tu kita patient datang walk-in pun sama. Data tu Kak Mi tak, ni sebab saya sedang buat, tapi akan bila patient datang Kak Mi tengok kita hari macam tu. So kita update kat Okey. dalam. Okey. So nampak tu macam sotong lah kalau boleh dikatakan kan. Sini ke sana semua kena kan. Itu belum lagi fikir dalam kepala dan balik rumah kan apa lagi nak buat tu kan. Okey. So Kak Mi kita dah tengok dah bersibuknya di rumah, tak cukup tangannya di tempat kerja kan. So kenapa masih lagi fikir rasa macam nak buat part time benda lain? Tak cukup sibuk dah ke dekat tempat kerja dengan kat rumah lagi nak buat part time tu? Kenapa? Sebab kita sibuk lah. Okay, bila kita sibuk, ya Allah, aku ni sibuk sangat bekerja. Lepas balik pula sibuk nak jaga family. Maksudnya masa kita ni 8 sampai 5 tu dah diambil untuk bekerja. Jadi sebenarnya Kak Amy ni sebenarnya ada satu impian untuk bersara awal. Sebab Kak Amy rasa Kak Amy nak spend lebih banyak masa dengan family. Sebab anak kecil-kecil kan, bila anak kecil-kecil ni bila kita kerja, kita tinggalkan dia bekerja, dia pergi sekolah. Contohlah sekarang ni tak sekolah kan macam tu. Jadi itu masa tu sangat singkat untuk family macam tu. Jadi Kak Amy pun memang itulah tadi tu. Dan Kak Amy rasa kita berada kan rezeki daripada apa ni rezeki kat dunia kan. Jadi Kak Amy bercita-cita mungkin awal macam tu. Sebab kadang-kadang kerana apa ni kesibuk kekurangan kita tu kita jadikan kelebihan kita. Macam tu. Jangan kita rasa kita sibuk kan. Sibuk kita nak kekal ke dalam sibuk tu. Kita nak keluar daripada kesibukan tu. So Kak Amy cari satu platform yang boleh Kak Amy lebih masa. Banyak masa banyak duit. Gitu. Itulah. Sebenarnya macam tu. Okey. So kita nampak bahawasanya apa? Kak Mi ni dia pandai ambil peluang daripada kesempitan. Kan sebab dia nampak masa dia tak ada dan dia nampak bekerja tu sangat memakan masa dia. Kan jadi dia perlu buat sesuatu, perlu berkorbankan sesuatu, takkan nak korbankan family kan. Jadi maksudnya kita perlu fikirkan takkan selama-lamanya kita nak makan gaji macam tu kan. So bila Kak Mi nampak kekangan tu, jadi sebab itulah dia rasa macam tak apa, aku sibuk dah, cukup sibuk dah, tapi aku nak cari jalan keluar daripada kesibukan tu kan. Itu yang kita nampak. Sebab tak ramai orang yang sikap macam tu tau. Kebanyakan orang Kak Mi dah sibuk dah ni kan, masa tak ada dah tu kan. Memang apa kata orang stres sangat dah, tapi selesa, tak berani nak keluar kata orang tu nak perbaiki keadaan tu kan. Tapi macam Kak Mi ni, lagi dia sibuk, lagi dia tak nak benda tu, lagi dia cari jalan macam mana dia nak keluar daripada permasalahan tu kan. Okay, so sekarang kita dah tahu kan, dah dengar kenapa masih lagi nak cari part time, nak buat bisnes kan. Sebab apa? Nak cari kebebasan kewangan yang lebih dan juga kebebasan masa kan untuk anak-anak dan keluarga. Okay, so apa cabaran Kak Mi? Cabaran ataupun kekangan yang paling besar lah. Kan kita tahu kesibukan anak-anak tu semua kita tahulah kan, tapi apa cabaran yang apa tu kata orang tu yang paling besar yang Kak Mi kena hadapi bila buat keputusan nak berbisnes ni? Okay, cabaran tu banyak lah. Macam Win cakap kan, memang banyak. Dengan anak ramai, dengan bekerja kan, dengan husband ini belum support sepenuhnya lah. Macam tu. Jadinya terlalu orang kata, terlalu banyak orang kata, sebut biawak. Itu kita punya istilah kan. Tapi terlalu banyak orang kata obstacle lah. Tapi kena Kak Amy pegang kuat-kuat Kak Amy punya impian. Sebab Kak Amy kena buat sesuatu supaya Kak Amy dapat lebih banyak masa. Alright. Jadi kena pegang impian tu kuat-kuat walau apa pun yang datang. Kak Amy nak juga pencen awal. Macam tu. Itu. Jadi Kak Amy kena buat sesuatu sekarang. Takkanlah esok nak pencen hari ni baru nak buat. Macam tu kan. Jadi kita nak buat sesuatu tu kita kena ada planning. Dan kita kena pegang betul-betul apa yang kita nak tu. So macam Kak Amy memang Kak Amy nak masa. Kak Amy nak masa sebenarnya. Nak banyak masa dengan anak-anak. Bayangkan 8 sampai 5, 9 jam macam tu. Kita tak dengan anak-anak kita pun. Nanti balik kita sibukkan masa rumah. Sekarang dia bising kita marah dia. Sebab kita kurang masa. Kan? Jadi bila sekarang dia nyepah kita marah dia lagi. So macam tujuan kita hidup ni apa sebenarnya kan? Kita nak bahagia, happy-happy dengan family kan.
So bila kita jadi macam tu, sebenarnya anak ni cuma nak perhatian. Kan, nak perhatian. Jadi ni kita fikir dalam masa zaman kanak-kanak ni, kejap je, dia membesar tu sekejap je. Jadi bila Kak Mi pergi kerja, dia pun kita pun tak ada masa lagi dengan dia. Jadi ni macam ya Allah, hai, rutinnya tak tengok, tak jaga, tak membesar bersama anak-anak. Macam tu. Kak Mi perlu buat sesuatu. Kak Mi, kita ni nak sesuatu tu memang perlu berkorban lah. Korban masa ke, tenaga ke kan. Tapi berbaloi. Macam tu lah. Tapi kena pilih lah. Pilihan tu kena tepat lah. Jangan nanti kita penat-penat. Alah, hai, macam tu lah. Kena buat pilihan yang tepat. Sebab bukan sebab untuk kita lagi, tapi pilihan itu penting pada Kak Mi lah. Betul Kak Mi sebab apa rasa-rasanya kenapa macam Kak Mi cakap tadi kan, bukan usaha yang buat kita berjaya, tapi apa tadi tu pilihan kan Kak Mi kan. Sebab sebelum ni pun Kak Mi dah banyak juga cuba pelbagai bisnes kan Kak Mi tapi pilihan tu kurang tepat kan. Betul Kak Mi Betul. Macam ni tau. Kalau kita nak berniaga tu, ini Kak Mi banyak belajar daripada Al-Ujad Circle, si Puan Hamizah Hamdan kan kalau dia ada. Jadi kita banyak belajar. First kali 3 benda kita kena tengok kan. Kalau kita nak pilih bisnes kan, kita nak buat sesuatu, kena tengok company kan, kena tengok marketing plan dia, kena tengok produk dia. Itu basic lah, basic. Pergi siasat dulu. Nanti bila you buat, you salah tempat, memang penat je. Macam Kak Mi dulu lah. Dulu Kak Mi banyak buat bisnes. Tak kira lah MLM ke, dropship ke, bagai-bagai ke, orang kata networking, pairing, matching, apa semua tu dah pernah buat dah. Dah pernah rasa dah semua benda tu. Jadi kita tak ada selalunya berakhir dengan kurang best lah. Sebab tu Kak Mi sampai dekat sini macam tu. Jadi pengalaman yang lalu tu, bisnes-bisnes yang lalu jadikan pengalaman lah dekat buat Kak Mi kan. Sebenarnya kita tak nak, kita ni kerjanya nak cuba je di platform yang berbeza-beza kan. Kalau kita dah tahu ada satu platform yang memang sangat bagus dan memang boleh dipercayai, just go macam tu. Jangan kita duk try macam tu kan. Kena kaji dulu baru buat. Macam tu. Okay, right. So memandangkan Kak Mi cakap dia dah jumpa satu bisnes yang sangat bertepatan. Itulah sebabnya ada hikmah sebenarnya kan. Apa yang berlaku sebelum ini sebenarnya dah disusun dan diaturkan secantik ni untuk kita kan. Dia punya perjalanan tu dah cantik dah. Sebab apa? Kalau kita tak kenal bisnes-bisnes yang sebelum ni, mungkin kita tak tahu nak menikmati bisnes yang kita ada sekarang. Betul kan Kak Mi kan? Jadi bila apa kegagalan yang kita pernah hadapi dulu tu boleh menjadi kata orang apa satu pengalaman dan pengajaran buat kita kan. Dan kita boleh gunakan untuk tambah baik lagi di masa akan datang. Kan? So sekarang kita dah masuk dekat satu soalan yang paling digemari ramai. Kan? Kak Mi dah jumpa satu bisnes yang best kan. Dah rasa macam tak boleh kalau tak buat ni. Kalau tak buat aku rugi. Kena buat. Betul tak kan? So macam mana Kak Mi uruskan masa? Sebab kalau nak ikutkan ni pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang duduk kat pejabat dekat tempat kerja dah kan. Lepas tu balik rumah sambung pula lagi dengan anak-anak berderit semua tu kan. Sekarang baru kita nak start yang ni nak makan, yang ni nak mandi, yang ni nak minum, yang ni nak itu, yang ni nak main, yang macam-macam lah kan. Jadi macam mana Kak Mi aturkan tu supaya suami tak rasa kekosongan, tidak rasa ditinggalkan, diabaikan dan anak-anak ni jadi rasa macam penuh perhatian. Macam mana Kak Mi buat tu? Ni ramai orang nak tanya ni. Alright. First kali is your choice. Pilihan. Okay. Better pilih bisnes yang memang betul-betul senang nak buat. Mudah, very easy, fun, semua tu kan. Jadi dia kena sesuatu yang kita boleh handle walaupun kita tengah bekerja. Best kan dengar macam tu. This is not scam, this is not pelaburan. Pelaburan lah. Okay, ini ialah okay. Pelaburan tu bila kita dah ada duit banyak. Okay, just pelabur macam tu. Tapi kita ni pun duit pun tak berapa nak ada. Kan? Jadi inilah, kita kena lah meniaga. Tapi kan, pertama sekali ialah platform. Okay, kena pilih bisnes yang betul-betul tepat. Alright, okay, bisnes yang you boleh buat online and offline. Sebab dulu, ini ada seorang, ini pernah buat satu bisnes, dia punya mentor sangat bagus. Ini memang adore dia. Okay, pada Kak Mi,
memang sangat best, mentor ni sangat baik kan macam tu. Cumanya bila Kak Mi cakap macam mana nak buat sebab ini kurang masa, boleh tak buat online? Lepas tu dia kata offline. Alamak, offline. Cakap macam mana nak buat offline ni? Cakap dah lah tak ada masa kan. Dan kebetulan PKP. Semua orang kena buat online. Right. So, jadi kebetulan Amy jumpa dekat private ni. Amy jumpa pun online. So dia punya cara pun online. So simple je lah cakap kan. Senang je, senang nak tiru, senang cerita. Kita ni dalam niaga ni tak payah jadi pandai pun. Pandai meniru lah. Macam tu. So bila benda tu simple, kita senang nak tiru. Jadinya kita siapa-siapa pun kita boleh. Kita ni siapa pun, kita boleh start. Macam tu. First kali platform kena betul-betul. Kena tengok tu. Dia punya cara tu macam ni. So sekarang ni, Amy boleh online, Amy boleh offline. Offline tu maksudnya dengan kawan-kawan kan yang kita kenal yang dekat-dekat kan macam tu. Kawan-kawan kerja lah. Macam tu kan. Dan online, sebab kita ada Insta, kita ada IG. Insta IG lah. Kita ada TikTok, bagai-bagai semua kan. So, semua medium tu kita boleh guna dalam bisnes. Tu yang best. Dan juga kita ada YouTube marketing. Semua tu Amy tak cari ilmu tu tapi dalam Al-Hijab Circle dia bagi semua dalam forever. Tu yang best. Jadi itu yang buat Amy senang goyang kaki. Bukan goyang kaki lah. Kita senang nak manage masa untuk bisnes dan manage masa untuk keluarga dan kerja. Macam tu. Okay. So bermakna yang dapat kita simpulkan kat sini, Kak Mi cari bisnes yang kita boleh leverage kan. Betul lah Kak Mi Maknanya kita dah tak ada masa, sedor-sedor lah diri sikit kan. Dah masa tak ada kan. Dah tengah sibuk sangat. So janganlah sibuk-sibuk nak pergi produce perfume lah, nak buat tudung lah kan. Nak habiskan kononnya nak brand sendiri, kena bijak sikit kan. Kita kalau nak buat benda-benda macam tu, tengoklah masa kita. Kalau masa banyak, modal pun banyak, bolehlah nak buat benda-benda yang macam gitu kan, yang menggunakan dua tangan kita ni. Tapi macam Kak Mi ni, dia tahu dia tak ada masa. Jadi dia gunakan platform yang dia boleh leverage. Leverage apa? Leverage masa orang lain, leverage lah kewangan orang lain. Betul tak Kak Mi kan? Itu nama dia pilihan bijak tadi kan. Kita tengok apa yang kita ada. Betul tak kan? Kita tengok apa kita ada. Kita tak ada, jangan tengok. Betul kan? Kita tengok kita ada apa. Kita ada masa kat pejabat tu tertongok daripada pukul 8 sampai pukul 5 kan? Kan banyak orang kita boleh jumpa tu. Boleh buat offline di situ. Betul tak kan? Bila time balik rumah, tengah tengok-tengok anak, dodoi anak, time tu kita buatlah online. Betul tak kan? Jadi macam itulah cara Kak Mi bahagikan masa antara di rumah dan di pejabat. Lagi satu yang we nampak daripada apa yang Kak Mi cakap ni, dia pandai curi-curi masa lah. Memang betul keadaan masa tu tersangat pack, tapi macam ada waktu-waktu senggang tu penuh, full diisikan. Macam tu kan. Sebab apa kadang-kadang we tengok tau, Kak Mi ni dia multitasking tau. Dia pergi kerja pun kan, dia bawa dia punya kakas untuk dia on offline kan. Macam tu. Itu namanya kita rasa pandai ambil masa. Macam tu kan. Masa kita tak ada, so kita kenalah curi masa sikit. Kan. Kalau tak curi tak dapat, minta dengan Allah lah. InsyaAllah Allah bagi lebih masa kan. Okay. Right. So kejap lagi lah, last kan kita akan buka beberapa soalan lah. Tahu korang nak tanya banyak ni kan. Nak korek banyak kan. Tapi ni kita nak tanya soalan dulu dengan Kak Mi. Pernah tak, ada tak ketikanya kan Kak Mi rasa macam give up? Sebab dah terlalu banyak sangat tanggungan, bebanan, dan biasanya nak bisnes ni awal-awal dia mestilah ada struggle sikit kan. Jadi pernah tak Kak Mi rasa apa kata orang tu, rasa nak putus asa, rasa nak berhenti, rasa give up? Ada tak? Dan macam mana Kak Mi atasi tu? Okay lah, tipu lah kalau cakap tak ada. Tipu sangat. Kan, nampak berlakon. Mestilah ada, kita manusia kan. Bila kita buat sesuatu tu, ada masa kita akan rasa, ya Allah hai, penat kan. Macam ya Allah hai, macam rasa tak boleh dah. Macam tu kan. Aduh ya, terlalu banyak orang kata cabaran. Macam terlalu banyak orang kata macam, yelah terlalu banyak obstacle lah kan. Tapi bila Kak Mi ni kan, syukurnya Kak Mi berada dalam circle yang betul. Okay, Kak Mi ada team yang sangat menyokong antara satu sama lain. Okay, macam alamak aku down lah juga, dia orang pun okay. Macam tu. Lepas tu yang paling pentingnya, bila kita stuck atau kita tak boleh gerak, okay, kita rasa macam tu upline kan ada.
Melainkan ada pergi tanya, cakap Kak ni penat lah. Macam tu kan. Macam mana so nanti kalau sekejap lagi kita borak-borak. Circle yang penting. Circle yang penting, okay? Circle kita tu, sekeliling kita tu kan. Bukan hanya dalam circle tu ialah untuk bisnes saja, tetapi dalam circle Al-Ijab, Miracle, Winners kan. Kita orang ada audio magnet rezeki, kita orang ada NLP. Jadinya semua tu akan bagi kita semangat tau. Macam tu, kita menyokong antara satu sama lain. Itu yang best lah. Jadi tu sebab tu Kak Imi cakap pilihan mesti tepat. Pilihan mesti tepat. Dekat mana kita nak mula tu, tengok dia punya circle juga. Jangan jenis yang memang pumpang, mesti ada sale, mesti ada tu, tapi tak support kita. Itu lagi buat kita stres. Yang tahu dia tanya sale aja, memang tak boleh lah. Kita ni dah part time kan, macam tu. Jadi jenis yang concern dengan kita macam tu. So Alhamdulillah, Al-Ijab Circle, Miracle kan memang ramai sangat kawan-kawan yang menyokong. Bila kita down kan, dia orang akan cepat-cepat push kita. Macam tu. Jadi tak sempat lah nak down lama-lama. Down tu memang kadang-kadang ada lah, tapi kita balik semula kat circle kita tu. Tu yang bestnya lah. Itu biasa yang tu lah yang biasa Kak Imi buat. Okey. Biasalah kan, emosi tu mesti ada ups and downs kan. Kata orang kalau tak beremosi tu menipulah sangat. Betul tak kan? Namanya pun manusia. Kalau tak beremosi tu namanya robot. Betul kan? Cuma kita kena pandai nak atasi kita punya emosi. Betul tak kan? Sebab apa? Kalau kata kita tak buat pun, sekarang kita tengah buat satu bisnes, tengah bangunkan diri kita kan. Kalau kita tak buat pun, adakah kita akan jadi lebih baik dengan pekerjaan kita sekarang? Betul tak Kak Mi? So kita tengok kan, kita nilai kalau memang betul dengan pekerjaan kita sekarang ni 5 tahun akan datang kita boleh jadi jutawan contohnya kan, dan okey lah. Tapi kalau kita dah kaji, buat assessment diri kita sendiri, kita rasa apa yang kita buat sekarang ni dah lah stres, masa tak cukup, tapi kita dah kira, tahu deh pun jadi jutawan kan. Jadi itu yang Kak Mi buat. Kak Mi, apa kata orang tu, atasi perasaan tu kan. Sebab apa? Kita kena ada will yang kuat. Kita nak, kita mahu, tak kira macam mana pun ada kat depan tu, batu ke dinding ke, aku nak langgar juga. Betul lah Kak Mi Kena kental kan nak business ni kan. Kita pegang apa kita nak sebenarnya. Okey. Apa, kita nak apa sebenarnya. Nak apa. Kena betul-betul terang apa kita nak. Macam tu. Kalau kita lepas tu kita kena pegang, lepas tu kita kena mula. Kalau nak aja, aku nak tapi tak gerak, memang dia jadi impian tu jadi mimpian. Ya, betul tu. Okey, so kita dengar tadi Kak Mi sebut kan pasal bisnes ni, bisnes tu, kan circle yang baik apa semua kan. Boleh tak Kak Mi sharekan sikit pengalaman luas ni kan? Pengalaman banyak ni kan, dah banyak kali langgar bantu, langgar dinding, benjol dah banyak kali dah kan, luka berdarah, berjahit semua ada kan. Boleh tak bagi tips sikit? Tips sikit Kak Mi. Tips ramai orang kat luar sana yang tak tahulah, okey, ataupun yang belum tahu. Sebab dalam keadaan kita sekarang ni ramai orang tertekan. Jadi ramai orang nak cari satu peluang untuk baiki keadaan, baiki diri dan sebagainya kan. Kesian kalau ada yang tersalah pilih bisnes ni Kak Mi. Nanti buat separuh jalan kan, tak ke mana, duit dah habis banyak kan. Ni Kak Mi buat bisnes ni banyak ke pakai modal. Cuma Kak Mi cerita sikit tips lah nak pilih bisnes yang bertepatan dengan kesibukan kita. Macam tu. Okay, macam ni. Kalau you all memang dah banyak duit, you tak payahlah berniaga. You pergilah melabur duit you tu. Tapi kita tahu melabur tu dia ambil masa yang panjang. Kita tak boleh ada orang kata income segera daripada situ. So mesti buat bisnes. Okay, mesti buat bisnes. Jadinya dulu Kak Imi rasa aku kena modal besar-besar barulah dapat untung besar-besar macam tu. Lepas tu aku dulu jual lah barang mahal-mahal. Jadi untung pun besar lah. Contoh kan kalau jual barang 2,000 mestilah untung 200. Contoh lah. Tapi Kak Imi tak tahu kat situ. Bila kita berniaga barang, itu kira kita panggil barang keras lah. Orang beli sekali je. Bulan depan kita kena cari customer lain. Kan penat macam tu. Jadinya dulu Kak Imi buat macam tu. Lepas tu ada pula bisnes yang tu Kak Imi pernah nak lahirkan seorang fighter lah macam tu kan. Seorang ejen yang memenuhi requirement sebagai seorang Bila tu tapi bulan tu Kak Imi tak maintain. Aduh, dia kata maintain memang kalau tak
kita memang tak dapat apa-apa pun. Habis kita ni penat menghayak dia ni. Dia ni kita ikut je ke mana, ikut barang, ikut bisnes-bisnes ni gini-gini. Tiba-tiba dia naik manager, aku tak dapat apa-apa. Dia cakap, memang masa tu kena ni keras sangat-sangat. Dia cakap apa, kita bangsa tak dapat pun. Aku tak dapat apa-apa. Dia kata kalau tak, kenalah buat kerja sendiri, sebanyak berapa ribu dah. Ya, cakap, banyak sangat orang kata syarat yang arut lah pada kita kan. Kita nak buat repairing tu. Yang kiri kanan tu kan. Kita nak buat sebab seronok. Sebab modal dia kecil. Ratus-ratus je. Ratus-ratus kecil weh. Jadi bila buat pairing tu cari orang lah. Kaki kiri, kaki kanan. Lepas tu sengit kaki dia. So kita tak akan dapat bonus daripada situ. Macam tu memang biasanya bisnes macam tu lah kan. Saya cakap lah daripada segi hari ini dia akan bertahan dalam masa tak sampai tahun. Okay, buat macam tu, you open night. Kita penting nak cari kiri kanan. Okay, katakanlah kita ada orang bawah kita yang buat RM1,000. So kita kena cari lagi seorang yang memang buat RM5,000 juga. Lah. Baru kita dapat bonus pairing. So bila macam tu, pernah fikir tak? Kembar pun tak sama. Macam mana kita nak samakan dua orang? Kita nak cari orang yang sama. Macam ridiculous lah benda ni kan. Jadi kita banyak, sebenarnya kita nampak macam kita untung, tapi sebenarnya kita rugi banyak kat situ. Macam tu. Then barulah kita jumpa satu Forever, iaitu company yang memang dah established, dah lama kan, macam tu dah. Daripada tahun 78. Jadinya produk dia pun banyak sangat produk, lepas tu murah-murah sangat-sangat. Lepas tu kita panggil dia produk terdesak. Sebab kan produk terdesak ni macam orang mesti dapatkan. Kalau tak nanti kehidupan dia tak langsung. Itu yang bestnya. Jadi inilah bisnes yang buatkan kita tak cari orang cari kita. Tapi kita relate lah kena cari mata. Ini dalam bekerja, ada anak, ada family. Cari produk yang memang produk orang cari. Macam tu. Dan sistem dia sangat bagus. Macam tu. Itulah yang ini boleh bagilah. Wah, nak lebih-lebih kena korek sendiri kan. Kena ada sesi lain ni kan. Okey, nampak tak kan? Kat situ rupanya dia punya rahsia dia. Kat mana? Kat produk terdesak rupanya kan. Jadi kuranglah bebanan Kak Mi ni nak pergi ketuk pintu orang satu persatu. Oi, nak beli ni tak? Oi, nak beli tu ke tak kan? Benda-benda yang kalau keperluan ni orang tak nak beli. Lebih-lebih lagi dalam keadaan waktu pandemik sekarang ni. Semua orang sayang duit. Betul tak kan? Kalau tak betul-betul terdesak, orang tak beli kan Kak Mi kan? Kadang-kadang kita punya kata apa, barang nak beli, pembelian barang kita tu bagi pada dua, keperluan, kehendak kan. Tapi kadang-kadang yang keperluan tu pun kita bagi pula keperluan tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 3, 4 kan. Sebab tak mampu nak beli yang keperluan betul-betul kan. Jadi bila produk terdesak, Kak Mi kata punya tips produk terdesak. Bila terdesak ni maksudnya apa? Orang mesti cari Kak Mi punya. Kalau tak cari, tak lancar lah hidup dia kan. Siap-siap pendek umur ke macam mana ke, kita tak tahulah kan. Jadi itulah yang Kak Mi punya salah satu yang keywords dia yang we dapat kat situ, produk terdesak. So you all semua kalau rasa-rasa nak berniaga, kan dah sibuk nak buat bisnes macam Kak Mi, carilah bisnes yang produknya terdesak. Supaya kita tak payah nak pergi cari orang sangat. Kan? Keluar rumah aja orang cari kita. Nak tidur malam orang cari kita kan. Bangun tidur orang cari kan. Kan? Okay, right. Itu antara rahsia dia lah Okay, so kita dah nak sampai ke penghujung-penghujung ni. Last kejap lagi kita akan buka Q&A sikit lah Kak Mi So you all yang mana ada soalan tu boleh fikirkan sekarang dan boleh ajukan. Kita mungkin ambil 3 yang bertuah je lah Okay, alright. So yang seterusnya kita nak tanya apa harapan, impian dan matlamat Kak Mi sebenarnya lah. Boleh kongsikan sikit tak? Okay, macam ni sebenarnya semua orang pun nak hidup bahagia macam ni. Betul lah, hidup berkecukupan kan, senang-senang dengan family. Itulah kita punya kebahagiaan, itulah kita punya impian hidup, betul tak? Dan ada orang selesa dengan hidup biasa-biasa, tapi biasanya manusia ni dia nak lebih. Mestilah nak kaya kan, banyak duit, nak banyak harta, nak sebab apa? Sebab kita tak salah sebenarnya, memang tak salah. Tetapi kan kita tengok tujuan kita kaya tu.
Kan tujuan kita kaya tu apa? Tengok tengah macam live macam ni pun tengah sibuk anak suruh gunting aiskrim nak ambil. Tiga tak interframe je tadi muka. Aduh. Okay. Jadi kan kalau kita sebagai manusia sebenarnya kan, apa tujuan hidup kita, kita kena tahu. Okay, first sekali ialah kita nak Allah sayang betul. Okay, itu kena simpan betul-betul. Bila kita ingat kita ni hamba, rasa kita nak Allah sayang kita kena buat baik lah. Betul tak kan? Mesti kita nak masuk syurga. Kalau boleh tanpa hisap. Jadinya kita nak buat macam tu bukan hanya kerana kita solat 5 waktu kan, buat rukun Islam apa semua kan, jaga rukun iman kita. Tetapi sebenarnya sebaik-baik manusia ialah yang memberi manfaat kepada orang lain. Faham? Okay, dah macam ceramah dah. Tapi itulah Kak Amy nak bagi hint. Okay, you all apa pun tujuan hidup you all kena gembirakan orang lain. Bila datang gembirakan orang lain, itu rezeki akan datang. Macam tu. Sebab rezeki kita ni bergantung kepada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Itu sebenarnya. So apa pun tujuan hidup kita kan. Macam Kak Amy memang nak bahagia. Kak Amy nak bahagiakan orang. Dan Kak Amy nak tebus segala kesalahan dulu. Contoh macam tu kan. Kita mesti ada banyak buat dosa. Kita mesti ada buat banyak salah. Macam tu kan. So bila kita kaya, Kak Amy nak kaya lah sebenarnya kan. Sebenarnya kita lah. Pendek cerita kan. Kak Amy nak kaya. Sebab apa? Bila kita lebih banyak duit, kita lebih banyak boleh buat sedekah. Betul? Kita boleh lebih banyak memberi. Kita boleh lebih banyak membantu. Itu ialah tujuan Kak Amy. Okay, memanglah kita nak settle amanah kewangan, semua nak bantu family macam tu. Tapi sebenarnya niat tujuan yang paling besar ialah kita boleh bagi lebih banyak. Bayangkan kalau kita sendiri tak ada apa-apa, kita tengok orang kawan kita susah, kita boleh sedih saja, kita boleh empati, simpati je, tapi kita tak boleh hulur. Apa perasaan? Faham? Jadi kita kena simpan dalam hati ni, kita nak cari orang yang lebih baik. Okay, kita nak jadi orang yang lebih banyak contribution, banyak memberi macam tu kepada masyarakat kan, kepada agama kan, macam tu. Jadinya bila kita pegang macam tu kan, apa-apa pun kita akan lebih bahagia sebenarnya. Itu cara nak capai bahagia. Itu bukanlah maksudnya kita ni kaya berbanyak duit tu kita bahagia, no. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh create kebahagiaan kita dengan membahagiakan orang lain, dengan lebih memberi. Kalau kita belum ada banyak, macam mana kita nak bagi? Betul tak? Faham? Macam itulah, Cik. Okay. Faham? Jadi kena sikit-sikit je. Betul ni Kak Amy ni. Dah lah susah nak curi masa dia. Kalau nak macam-macam Kak Amy Rasa kena ucap zakar, kena cari winners team. Yelah, kita tak boleh bagi banyak-banyak. Kita bagi sikit-sikit je kan. Nak lebih cari. Yes, kena cari win. Kena cari win macam tu. Okay. Apa ni, kalau rasa tak puas nak korek yang Kak Amy, cari win. Kita korekkan nanti lagi Okay, tadi nampak tak Kak Amy kata apa? Kebahagiaan sebenarnya rezeki kita tu bergantung pada kebahagiaan dan kemuliaan orang lain. Dekat sini yang ramai kadang-kadang orang tak perasan. Dia fikir macam aku pun tengah sibuk dengan family aku, tengah sibuk dengan kerja aku, macam mana aku nak bahagiakan orang lain? Aku mesti nak pentingkan diri aku. Itu yang kebanyakan kita semua fikir, betul tak kan? Tapi kita tak sedar, kita utamakan family kita tu, ikhlas kita jaga family kita tu kan, kita jaga hati suami kita tu, pasangan kita tu, itu pun sebenarnya membahagiakan orang lain. Betul tak kan? Tak semestinya kita kata tentang bisnes ni kita nak bahagiakan customer kita je. Ni yang dekat-dekat ni, lingkungan kita dulu ni kan. Orang-orang di pejabat kita tu, adakah rakan-rakan kita tu, bos kita tu puas hati dengan kita, gembira dengan kita, bahagia dengan kita kan. Dekat rumah tu semua cukup ke tidak kan. Yang selebihnya tu kalau kita jaga semua yang sekalian ni, insyaAllah Allah bagi. Kita ni sebenarnya tak ada kuasa mana pun kan, tapi kita just jaga apa yang kita perlu jaga. Selebihnya tu kita tawakal tu Allah, insyaAllah Allah permudahkan. Sebab kalau takkanlah Kak Amy yang super busy macam gini kan, boleh buat sale ratus-ratus ribu tadi, you all nampak tak kan? Dahsyat tu kan. Income pun sekarang dah lebih daripada apa yang kerja sekarang kan Kak Amy 2 kali ganda. Nampak tu 2 kali ganda. So soalan cepu mas Kak Amy, bila nak berhenti kerja? InsyaAllah terdekat
insyaAllah. Okay. InsyaAllah tu on the way sebab sekarang dia tengah membahagiakan dulu orang-orang kat tempat kerja kan. Habis dia selesai dia punya tanggungjawab nak membahagiakan orang-orang di tempat kerja, nanti Kak Mi akan sepenuh masa lah kan. Okay, alright. So kita dah nak masuk yang ke akhir-akhir dah ni. Dan kita pun dah nak habis dah sesi kita 6.30 Alhamdulillah. Kita punya sembang-sembang kopi petang ni sejam lah insyaAllah kan. Sebab Kak Mi ni kejap lagi kan dia nak kena pergi kerah anak dia kat luar. Tak ada lama dah kan. Okay, apa nasihat Kak Mi? Nasihat pada kawan-kawan kita di luar sana yang mungkin seangkatan dengan Kak Mi ni, anak ramai kan dan tak reti nak bahagikan masa. Mungkin terkurung lagi fikir rasa macam boleh ke aku ni nak keluar daripada kekangan ni kan. Bos tak bagi aku buat bisnes, nak pergi kerja pun kena pergi kerja tak boleh cuti dan sebagainya kan. Okay, apa nasihat Kak Mi pada rakan-rakan kita ataupun kaum-kaum ibu lah yang ada di sekeliling ni, especially suri rumah pun kadang-kadang tak pun kena pergi kerja tapi suri rumah je pun tapi tak boleh nak bagi masa tu. Apa nasihat Kak Mi lah pada mereka-mereka ni? Okay, pada mereka yang rasa mereka terlalu busy, terlalu nak buat lah tapi tak ada masa lah ataupun macam-macam lah. Macam-macam itu semua sebenarnya alasan sahaja. Sebenarnya kalau you nak pegang you nak, insyaAllah Allah akan mudahkan. Kalau betul-betul nak, jangan senang cerita, kita jangan sabotage diri kita sendiri. Okay? Itu Kak Mi selalu cakap. Okay? Bila kita nak, kita kena mula. Bila kita mula, okay, baru kita akan nampak hasil. Okay? Bila you macam, alah, nak tapi, cuba buang perkataan tapi. Ya saya nak, macam tu, gitu. Semangat lah sikit kat macam tu. Jadi kalau tiba-tiba kita hidup kita ni sebenarnya kalau kita tidak push, kita tak akan tahu kita punya kebolehan. Macam tu. Selesa je macam tu, kita tak tahu apa sebenarnya kebolehan yang kita ada. Tahu tak? Jadinya kalau macam kita hidup kita rutin, kita biasa saja macam tu, kita tanya balik berapa banyak kita dah bagi manfaat pada hari ini. Kan? Bagaimana kita boleh tambah baik? Apa ni sebenarnya Allah jadikan kita ni untuk apa? Kita capai tak tu? Hari-hari tu kita capai ke? Di mana kita bahagiakan anak-anak kita macam tu. Tetapi kalau kita beri peluang kepada diri kita untuk ke tahap yang lebih sikit, kita boleh bagi lebih banyak dekat family kita, ke anak-anak kita. Jadi Kak Mi menyeru kepada semua kan. Jangan selesa. Sebenarnya kita boleh bagi lebih banyak daripada apa yang kita bagi sekarang. Jangan selesa sangat. Dan benda tu bukannya susah sangat pun. Cari platform yang mudah. Okay, cari platform yang tepat. Okay, yang bayangkan, senang kita buat forever lah. Kalau nak buat forever, cari Wednesday. Macam tu. Dia akan cerita, dia akan bagi jadual bagai-bagai, apa nak buat, semua kita bagi siap-siap. Dia tinggal ikut, tinggal follow je. Macam tu. Kan senang, tak payah nak fikir nak buat apa esok, tak payah. Kita dah keluar jadual siap-siap. Buat forever je senang lah. Senang cerita. Sebab modal pun, apa rendah gila, kita semua mampu lah. Modal mampu hangus. Ini nak selalu cakap macam tu, modal mampu hangus. Modal mampu hangus maksudnya kita hilang tu kita tak rasa apa. Macam tu lah. Kita cari yang zero risk lah. Okay. Nampak tak? Kan Kak Mi kesan apa tadi? Nasihatnya keluar daripada keselesaan. Sebenarnya tanya balik diri kita ni, kita selesa ke? Tak ada selesa mana pun sebenarnya, betul tak? Kita ni kerja makan gaji kan, hujung-hujung bulan, belum sampai hujung bulan lagi pun dah tak cukup, betul tak? Selesa ke? Macam tu kan. Sebenarnya tak selesa pun, cuma kita tak berani nak cabar diri kita, nak ambil peluang. Kadang-kadang peluang tu dah depan mata dah sebenarnya kan, tapi kita tak berani nak ambil. Sebenarnya kan setiap kita ni ada singa dalam diri tau. Semua orang ada singa dalam diri. Kan cuma tersembunyi.
yang nampak keluar kucing. Macam gitu kan. Macam Kak Mi ni kan, dia dah start keluar lah singa dia. Macam tu kan. Bila dia dah nampak je, dia terekam terus. Jangan buang-buang masa lagi. Kan. Macam tu kan Kak Mi. Kita kena berani keluarkan singa dalam diri kita. Sebab sebenarnya untuk kita yang belum perasan, untuk anda-anda yang masih belum perasan lagi, sebenarnya semua orang ada kelebihan. Walaupun kita ni jenis orang yang pemalu, orang yang pendiam kan, orang yang tak reti serba-serbi kan. Cerita bab tak reti serba-serbi ni kita akan buat live lain nanti kan. Tapi sebenarnya setiap kita Allah jadikan adil. Sangat adil. Semua orang ada dia punya nilai dalam diri. Cuma kita tak jumpa cari dan kita tak berani nak keluarkan. Jadi kita kena cabar diri kita. Okay? Lebih-lebih lagi kalau ada yang menonton kat sini masih umur 20-an, 30-an kan. Macam Win dengan Kak Mi ni dah masuk ke series yang seterusnya. Macam tu kan. Yang masih lagi di series-series yang awal-awal tu. Apa dia Kak Mi? Tengok muka macam muda lagi. Ya. Itu pun ada rahsia dia kan Kak Mi kan. Tu nak kena kongsi kan. Itu sesi lain tapi itulah kan, kita kena ambil peluang. Sebenarnya macam cerita Kak Mi kan dan macam cerita Win juga kan, Allah dah paksa kita dah sebenarnya. Sebab apa? Bila datangnya pandemik ni. Bila datangnya pandemik ni, benda yang kita tak pandang, benda yang kita tak terfikir nak buat, tapi kita terpaksa buat. Kan, dan banyak juga orang yang di luar sana jangan sampai dah terpaksa baru nak buat kan. Lebih baik kita fikir sendiri macam mana cara terbaik untuk kita ubah diri kita. Sebab bila dah dipaksa tu dah jadi tak berapa manis lah jawapan dia kan. Kan nanti kereta kena tarik, rumah dia kena tarik apa semua kan. So sebelum itu daripada baik sekarang ni kita rancang betul-betul masa depan kita. Macam tu kan. Macam Kak Mi dia dah nampak apa yang ada di depan, maka dia tak berpandang belakang lagi lah. Macam tu So kalau you all rasa nak jadi macam Kak Mi, bawah ni ada nombor telefon, you all boleh WhatsApp, kita insya-Allah akan bantu. Kak Mi dengan Win ni satu team je sebenarnya kan. So insya-Allah kita akan sama-sama bantu. Macam tu. Yang seronoknya juga ni kan di Al-Ujab Circle ni, AUC ni, kita saling kata orang apa tu, kita punya kurang, kita boleh top up orang lain boleh top up kekurangan kita, mana kita lebih kita boleh bagi, macam tu tau. So bermakna jangan kata macam aku tak reti ni, aku tak reti tu. Ada orang lain yang reti, kita boleh leveragekan keretian diorang tu. Betul tak kan? Kita ni sibuk tak ada masa, kita boleh leveragekan masa orang lain tu. Kan, aku ni begini, aku begitu. Kita boleh leveragekan orang lain punya kepakaran. Aku ni tak reti cakap, aku ni pemalu, leveragekan orang yang tak tahu malu tu. Contohnya lah kan. Alright. So Kak Mi, kita dah nak berakhir. Kita pun tak nak buang masa Kak Mi lama-lama. Kita buka pada sesi Q&A lah. Boleh? Mungkin untuk 3 soalan ke? Boleh you all ada apa-apa soalan yang nak tanya yang berkaitan, ni kena ambil peluang ni kan. 3 je. Mahal. 3 je. Ada apa-apa nak tanya tak? Macam mana nak tanya you all punya personal issue ke kan? Nak minta pandangan, pendapat, boleh tanya. Right. Nak tanya Kak Mi, sementara tu kan sementara diorang memikir soalan tu kan, kita nak tanyalah. Kak Mi di Forever ni dah lama ke? Kak Mi mula actually Kak Mi mula sebagai user lah. Bulan 3 tahun lepas. So Kak Mi tak orang kata macam business tu Kak Mi buat tapi tak ikut sistem. Masa tu macam mana nak cakap kita tahu kita join Forever tu boleh buat business kan, tapi Kak Mi tak tahu jalan. Macam tu tau. Bila Kak Mi jumpa AUC, jumpa si Puan Zamdan, Rahman Basri, semua tu kan, baru dia orang terangkan tau. Ya Allah, senang gila. So Kak Mi mula aktif bulan 9 2020. Lepas tu sekejapan boleh naik, first kali Kak Mi mula 30% lah, 30%. Lepas tu dia naik 38%. Ni untung tau, untung. Lepas tu dia naik 43%, naik 48%. Memang best gila lah.
Dan Alhamdulillah daripada Januari sampai Jun, total sales Kak Amy cecah 227,000. Tapi bukan saya seorang-seorang lah. Jadi kita kena ikut sistem. Bila kita ikut sistem, kalau senang cerita kan, kalau 227,000 tu kalau untung Kak Amy 10% dah berapa lah, lebih kurang 22,000 lah macam tu. Part time je. So memang best gila Forever ni, memang best gila. Kalau macam orang yang sibuk tu, memang inilah platform paling tepat sekali. Tapi dengan AUC ni lah, sebab kita buat online. Kita buat online, kita ada buat offline. Dua-dua kita ajar. Dia punya sipu pun memang sangat bagus sebab dia international speaker kan. Jadi dia dah banyak pengalaman, dia banyak knowledge pasal internet marketing ni semua. Dia dah berguru dengan banyak dengan sipu-sipu marketing ada kat Malaysia ni kan. So dia dah master lah. Kita tinggal follow je, kita tak payah pergi kelas tu pun. Ilmu tu kita dapat, kan best. Kan boleh jimat tu daripada kita pergi kelas-kelas tapi belum tentu kita dapat result yang sama. Macam tu. Macam ni dia bagi kita sampai jadi. Itulah yang bestnya kalau AUC ni. So kena cari, kena join AUC Winners Team. Baru kita akan bagilah semua macam mana nak buat sale. Paling-paling pun kita akan buat sale 5 angka pada 3 bulan dah dapat dah. InsyaAllah. Tu dia kan. Kalau tak ada sistem, tak ada guide, tak ada mentor, ke laut dalam juga Kak Mi tapi alhamdulillah dengan mentor yang hebat, dengan sistem yang cukup padat, dengarnya Kak Mi naik gaji tiap-tiap bulan. Betul ke? Memang kalau kerja makan gaji yang mustahil lah. Naik gaji, naik pangkat tiap-tiap bulan tu memang al-mustahil lah. Tapi kalau dekat Forever ni memang itu satu perkara yang biasa. Bayangkan Kak Amy naik assistant manager dan manager dalam masa 2 bulan je. Dahsyat. Alhamdulillah lah, senang. Naik pangkat tiap bulan, naik gaji tiap bulan. Bayangkan bulan Mac hari tu Kak Amy punya pendapatan lah kan daripada Forever ni selain daripada untung runcit lah ni yang ada statement lah, awak nak tengok yang statement kan. Statement dia mula dengan 3,000, lepas tu dia naik 5,000 dan Alhamdulillah jadi 6,000 lebih. Alhamdulillah lah kita makan gaji memang kita akan dapat lah macam tu kan. Diri kita ke satu tempat yang lebih baik. Jadi sebab tu kena buat Forever. Tempat lain Kak Mi tak tahu tapi Forever memang gitulah. Masya Allah. Tempat lain kita tolong cakapkanlah bagi pihak kan. Pernah juga di tempat lain, angkat tinggi jugalah tapi income high. Macam tu kan. Kalau di bisnes, apa kata orang tu? Bisnes yang rangkaian yang lain lah. Macam tu kan. Tapi nampak kan daripada apa yang Kak Mi cakap tadi, daripada masa mula berjilat-jinak secara serius, income 1,000 lebih sebulan, naik kepada 3,000 lebih sebulan, bulan depannya naik 5,000 lebih pula, lepas tu naik 6,000 lebih pula. Korang tak rasa macam berringgit-ringgit ke mata tu kan? Mana ada kita kerja 15 tahun, 10 tahun, berapa tahun yang orang kerja dah? Kak Mi dah kerja berapa lama Kak Mi? Kerja makan gaji? 2005. Itu kerajaan lah. Yang Kak Mi dah berapa tahun? Tak nak kira. Berapa tahun? Start daripada 2005? Ya. 16 tahun dah kan? 16 tahun. Ada gaji naik setiap tahun ke ataupun setahun sekali tu confirm naik ke tak naik Kak Mi gaji kalau kerja biasa? Kalau kerajaan tu memang confirm naik lah. Berapa ringgit kan? Tak sampai orang kata tak naik. Kalau Allahu Akbar. Macam tu. Tapi Alhamdulillah lah kita still ada kerja, kita still, tapi adakah kita selesa? Adakah kita nak naik pangkat tiap tahun? Naik pangkat tak pun, naik gaji je. Naik pangkat kena exam. Nak naik pangkat kena exam Kak Mi, naik pangkat kena exam kan? Bagai-bagai lah. So kalau kat Forever you naik pangkat, you akan naik gaji. Sudah, kita betul-betul fully kita punya usaha. Alhamdulillah lah. Lagi senang. Apa yang senang lah.
Masya Allah kan, gaji naik tiap bulan, pangkat naik 2 bulan sekali, mak ai, hai mana nak dapat tu kan. Kalau ada antara kita okay, yang merasakan ada kekurangan diri macam apa tu daripada segi pelajaran ke kan, kadang-kadang kita ni tak belajar tinggi sangat, jadi nak naik pangkat tinggi-tinggi tu rasa macam tak terpandang di akal macam tu kan. Tapi masih ada harapan okay, kalau anda buat pilihan yang tepat dan bijak, InsyaAllah boleh. Sebab Allah tak kata dia nak bagi rezeki tu kena tunggu orang tu belajar tinggi pandai bertingkat-tingkat. Kan? Dia tak kata nak bagi rezeki kaya raya jutawan tu syaratnya kau mesti ada pengalaman jadi seorang doktor dulu. Macam tak ada kan. Siapa pun kita sama rata Allah tu bagi peluangnya kan. Jadi okay, so kita dah dapat korek dah tips-tips daripada Kak Mi macam mana kita nak tukar busy kita tu jadikan satu peluang, okay, macam mana kita nak gunakan masa kita untuk kebaikan diri kita masa depan. Okay, right, so apa-apa lagi persoalan ke macam mana korang perlukan, okay, ada nombor dan telefon yang tertera kat bawah tu, you all boleh WhatsApp ataupun boleh call ataupun boleh voice call, video call, semua boleh. Okay, alright, so Kak Mi ada apa-apa nak pesan lagi? Sebelum kita akhir? Ada yang rasa macam kita dah tak boleh buat apa-apa. Kita busy sangat. Kita dengan kerja, dengan anak-anak. Walaupun suri rumah dia orang busy juga. Kami kalau hari cuti suri rumah lah. Kan? So dah tahu dah rasa macam mana duduk rumah tu kan. Lagi busy kan. Sekejap-sekejap Sekejap-sekejap anak nak tunai ni kan. So semua orang struggling dalam situasi sendiri. Okay. Cumanya sampai bila? Sampai bila you all nak macam tu? Okay, kan seronok kalau kita ada lebih banyak duit kan? Itulah, kita lebih banyak income, kita boleh berhenti kerja dan suri rumah tu at least kita ada maid ke ataupun beli gadget-gadget yang best-best macam gaming nak beli dryer macam-macam ada dryer macam tu kan. So kita boleh lebihkan banyak masa dengan family kita nak sebenarnya, right? Jadinya pada Kak Amy, mana yang rasa struggling apa semua, buatlah forever. Seriously, Kak Amy dah buat banyak benda, Kak Amy dah buat banyak bisnes, tapi Alhamdulillah forever paling mudah untuk kita yang memang busy. InsyaAllah dengan dalam AUC, tim AUC Miracle Winners ni, memang kita di-guide untuk yang super-super busy. Baik, Kak Amy boleh buat, mesti korang boleh buat punya insyaAllah. Okay? Pada Kak Mi itulah yang Kak Mi nak sampaikan untuk korang kan. Jangan sabotage diri sendiri. Kita semua ada kelebihan, kita semua ada kehebatan masing-masing. Cuma kita je tak berani nak keluarkan singa tu. Semua jadi nyau. Cing macam tu kan. No. Kita ada singa kita sendiri. Kita keluarkan, okay, dan insyaAllah Allah kan pandang usaha kita kan. Jadinya kalau kita usaha di platform yang betul, okay, InsyaAllah dia punya kejayaan tu manis sangat. Alhamdulillah. Okay Win, tak boleh cakap banyak-banyak Win. Okay. Limited edition, okay, nak tahu lebih-lebih WhatsApp nombor kat bawah. Okay, itulah dia itu yang boleh kita kongsikan hari ni. So insyaAllah kita dapat manfaat daripada insan yang bertepatan hari ni, okay. Kalau ada kita merasakan masih lagi ada benda yang tak complete dalam diri kita ni, banyak sangat kekangan dan sebagainya, kita boleh fikir balik kisah Kak Mi ni, kan, bila kita nak pasport nak tu ada kan, insyaAllah tak ada apa yang boleh halang kita. Okay, dan ingat sebenarnya keadaan tak selesa tu sekejap saja. Okay, lepas tu dia akan menjadi kebiasaan. Biasanya setelah kita amalkan selama 21 hari, dia akan menjadi satu kebiasaan dan akan menjadi sangat mudah untuk kita. Jadi apa-apa pun yang kalau kita nak bermula, nak amalkan, buat secara istiqamah konsisten selama 21 hari. InsyaAllah. Okay. Tak percaya cuba. Tak sampai sebulan pun. Sebulan 30 hari, okay. Ni 21 hari je. Tak percaya korang cubalah. Okay, alright. So itu saja sesi kita hari ni. Terima kasih pada yang menonton live ni. So insyaAllah, okay, kita akan buat live lagi dengan isu-isu terkini yang lebih menarik lah. Kalau ada apa-apa lagi topik yang korang rasa macam nak diulaskan, nak disembangkan sambil minum kopi, boleh aja PM. Okay, alright. So Assalamualaikum. Bye. Terima kasih. Thank you for watching.